Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini bertambah iman dan bertambah amal soleh kita. Maka dengan asbab itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama', tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ketiga, kitab Jawi. Kalau kitab Rumi muka surat 5. Bab yang pertama kita nak masuk malam ni. Kata musannif, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumih. Tajuk dia, iaitu artinya muqaddimah. Ini satu muqaddimah. Muqaddimah ni artinya pendahuluan atau permulaan. Fi pada, fadilati yakni kelebihan, pada menyatakan kelebihan, al-ilmi yakni kelebihan ilmu, wa ta'allumih dan juga kelebihan mengajar akan dia, dan kelebihan menuntut akan dia. Dia sini dia ilmulah. Kelebihan ilmu tu sendiri, dan kelebihan mengajar ilmu, dan kelebihan menuntut akan ilmu. Baik, ilmu di sini artinya ilmu agama Islam. Kerana ilmu ni dia ada hukum. Dia ada 5 hukum ilmu. Ada 5 hukum ilmu. Kita ambil daripada bawah, daripada atas tak apa juga, daripada atas dululah. Iaitu ilmu yang wajib. Yang pertama, hukumnya wajib. Ilmu yang wajib itu ada 3. Yang fardu ain. Dia wajib ni pula dia ada pecah. Dia ada dipanggil fardu ain, ada dipanggil fardu kifayah. Fardu ain tu dua-dua makna wajib. Fardu tu maknanya wajib.
Yang beza dia belakang dia, ain ke kifayah. Kalau ain artinya individu, seorang persorangan. Maknanya tak kiralah baik sama ada muda atau tua, sihat atau sakit, lelaki atau perempuan, tak kira siapa-siapa pun dia kena mengaji ilmu yang disebut sebagai fardu ain tu. Apa dia ilmu fardu ain? 3 sahaja. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tu je. 3 tu je. Ta'alim tak apa, tak suruh sampai jadi ustaz. Tak suruh sampai jadi ulama, jadi tok guru, tak. Tapi biar ada mengaji masa hidup dulu. Kalau mati tapi Allah tanya, malaikat tanya, tak pernah mengaji langsung, yang ni yang akan diazab. Dan matinya sebagai mati fasik, orang yang mati dalam keadaan berdosa. Kenapa berdosa? Kerana sebut dah tadi kan, ilmu ni wajib kena mengaji. Tak mengaji berdosa. Berdosa dia. Sehingga ada ulama yang sedikit keras, orang yang tak mengaji ilmu fardu ain setiap saatnya berdosa, kata ulama. Setengah pandangan yang agak keras, dia kata setiap saat jadi berdosa. Sebab apa? Sebab ini kewajipan. Malah beratnya mengaji ilmu fardu ain lebih berat daripada semayang tu sendiri. Padahal semayang ni ibadat paling besar dah, paling terbaik dah, paling hebat dah. Sebab nanti di padang mahsyar yang ditimbang dulu semayang. Tapi kalau semayangnya tanpa ilmu, tak sah juga. Jadi ilmu tu kena dulu, kena mengaji macam mana semayang ni, rukun dia macam mana, apa semua satu-satu. Itu yang dimaksud dalam fardu ain. Itu masuk dalam ilmu fiqh, ilmu tauhid ketuhanan. Biarlah semayang khusyuk macam mana pun, sampai burung buat sarang atas kepala, makna kata khusyuk betul, tak bergerak dia semayang. Tapi akidah ayah pin, boleh tak? Jadi masuk neraka kan. Tak kira Syiah ke apa ke kan, akidah kena betul. Biar ibadat hebat macam mana pun, orang lain semayang sampai bertanda dahi dia sampai pecah terus dahi. Tapi akidah Syiah tadi duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi tauhid kena kemah dulu. Fiqh pula bagi ibadatnya sempurna. Masuk fiqh ni nak mengaji tauhid. Takat mana mengaji tauhid? Mengaji tauhid takat kita kenal sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Begitu juga Rasul, yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul. Berapa? Wajib bagi Allah 20 sifat yang kita kena mengaji. Mustahil bagi Allah 20 juga. Harus bagi Allah 1. Campur 20, 21 jadi 41. Maka 41 ni kata ulama terkandung ia di dalam kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita mengaji pula sifat Rasul. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang harus bagi Rasul. 4, 1, maka jadilah jumlahnya 9. 9 tu pula kata ulama terkandung ia di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka digabung 41 campur 9 jadi berapa? 50. 50 inilah dipanggil khamsin aqaidul iman. 50 akidah iman. Maka bila 50 lengkap, maka lengkaplah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moga-moga mati esok dalam kalimah tersebut. Apa dah penting sangat kalimah ni? Ni saya ambil sendiri, saya dengar sendiri daripada mulut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dalam satu sesi kuliah dia baca ada sepotong hadis yang mafhumnya lah, maknanya yang berbunyi, akan tiba nanti di padang mahsyar satu orang hamba yang banyak dosa kepada Allah. Banyak dosa. Bila dibuka buku catatan amal dia, Allah berjela-jela dosa dia banyak, sehingga kan hamba ni putus asa. Dia kata, ya Allah, apa dah lah jadi dengan nasibku hari ni? Tak dapat apa dah lah kan, sebab tengok aku punya bahagian dosa tu Allah sayup terlampau panjang, banyak sangat kan. Maknanya dia pun dah kata, habislah aku, mampu habislah, ginaka lah jawabnya gitu kan. Kemudian Allah tanya, betul ke kamu buat ni? Dia jujur ngaku, betul lah, memang saya buat dosa-dosa ni semua kan. Tak ada amal, Allah tanya. Itulah amal banyak-banyak tu je lah, sikit-sikit. Ada lagi masjid tapi curi tabung masjid. Gigak masjid tapi curi tabung. Nah, dia kata mana bahagian amal tu Allah
Tak ada sangat. Yang banyaknya banyak dosa. Akhirnya Allah kata ke malaikat, malaikat, pergi ambil sehelai kertas yang kecil daripada buku catatan dia yang dia pernah sebut ataupun dia yakin dalam hati dia, la ilaha illallah. Dia ambil ayat tu, timbang di dalam neraca timbangan, diletakkan ayat tadi di sebelah bahagian pahala. Dia kata, sebelum masa nak timbang tu, dia kata Allah, apalah sangat dengan sekadar kalimah tu, nak dibanding dengan dosaku yang banyak ni kan. Dosa berjela-jela panjang. Ini selain kertas kecil yang tertulis kalimah la ilaha illallah nak ditimbang. Apalah sangat, dia kata. Allah kata tak apa, malaikat timbang kan. Allah suruh kat malaikat timbang. Malaikat timbang, bila malaikat letak kalimah ni, Allah berat bahagian neraca pahala dan bahagian dosa jadi terangkat, jadi ringan. Maknanya berat sungguh kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita tak boleh buat main-main dalam masalah ilmu tauhid. Kena mengaji biar kemah, biar akidah kita jazam, pegang betul-betul. Macam mana orang datang esok, zaman kita ni dah akhir zaman dah ni, kan tiba-tiba mana tahu muncul dajjal ke apa. Macam mana kita nak pastikan kita tak goyang akidah kita, tak terikut dajjal. Ini baru cucu cicit dajjal pun kita dah terikut, macam mana kan? Jadi ni biar belajar kemah-kemah soal akidah. Kemudian belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh pula nak belajar takat mana ustaz? Belajar ilmu fiqh takat kita boleh yakin ibadat kita tu sah. Takat tu pun jadi dah. Maknanya bila kita semayang, ada apa-apa masalah berlaku, kita yakin semayang aku sah. Contoh, kita terlepas tahiyat awal. Tok Imam, bukan Tok Imam sinilah, tempat lain. Contoh aja. Lawan lambat masuk, terlupa tahiyat awal. Terlupa tahiyat awal mayasa, bangun terus. Dah macam mana hukum? Sah tak sah? Kita kena tahu, kena belajar. Kalau terlepas tahiyat awal, macam mana nak turun balik ke, nak buat macam mana ke? Tu panggil fardu ain tu. Tu kena belajar tu. Tak payah belajar sampai dalam-dalam sangat tu, tak apa. Itu bahagian ulama, beza mazhab, khilaf mazhab. Yang tu sampai tarah jadi mufti nak kena mengaji, sampai nak tahu ni apa beza, ni pandangan ni macam mana, ni macam mana. Tak payah yang tu berat sangat dah. Kita ambil yang asas je. Kadang-kadang yang asas pun kita banyak tak tahu lagi. Jadi tu kadang kena mengaji ilmu fiqh. Lepas tu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia tak ada kadar. Mengaji ilmu tasawuf sampai mati. Ini pesan Tuan Guru Haji Hitam kepada Tok Guru Siddiq Noh, dan Tok Guru Siddiq Noh pesan pada saya, dan saya pesan pada tuan-tuan semua. Ilmu tasawuf dia tak ada stop. Mengajilah sampai bila-bila pun, sampai ke mati mengaji. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf itu tazkiyatun nafs. Apa maksud tazkiyatun nafs? Mencuci hati. Kalau jasad pun hari-hari kita cuci, mandi, apatah lagi hati. Kalau jasad tak mandi 2 hari pun bau masam dah. Bayangkan kalau hati tak dicuci selama 20 tahun. Tak pernah cuci hati. Tak ada belajar tak. Kalau dalam masa setahun kita tak menitiskan air mata kerana dosa kita, takut-takut hati kita tu sebenarnya keras. Takut hati kita mati dah. Jadi biarlah, ada orang cakap sedih ingat dosa. Kalau dapat pergi umrah rasa sedih. Lalu depan makam Rasulullah menitik air mata. Maknanya hati lembut dah tu. Biar hati kita ni mudah menangis. Kata ulama, suburnya tanaman kerana berairnya tanah, tapi suburnya hati kerana berairnya air mata. Tu. Tanah tu jadi subur sebab ada air. Sebab tu tanaman pun jadi elok. Begitu juga nak hati elok, kena basahkan pipi kita dengan air mata. Tapi biar menangis bahagian agama, jangan menangis sebab akademi Fantasia. Peminat sangat, kalah, kena keluar minggu tu, nangis 4 kotak tisu habis. Kita tanya dia, anak makcik Dek. Lepas tu anak saudara, dek juga. Dah anak jiran, dah gidak. Dah tu tak kenal siapa. Dia tak kenal, nangis bukan main. Sungguh kalau anak dia sendiri tak apalah juga, balai nangis. Dah anak orang, mak orang tu belum tentu nangis lagi. Kita nangis Allah. Sebab apa? Sebab ke artis punya pasal. Tak mau macam tu.
Biar nangis bahagian dosa. Biar nangis bahagian takut kita pada azab Allah. Dengar cerita neraka menangis, Allah. Kan, takut-takut akulah yang kena. Takut itu. Itu tasawuf. Jadi tiga ilmu ni adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap kita, tak kira siapa pun. Biar sakit tak boleh pergi masjid pun wajib mengaji. Macam mana nak ngaji Ustaz? YouTube banyak dah kan, ustaz habis masuk dah. Dalam YouTube ada, dalam mana-mana boleh mengaji. Tak ada alasan tak boleh mengaji. Macam mana pun tetap kena mengaji. Itu namanya fardu ain. Dan di sana juga ada yang dipanggil fardu kifayah. Dan kadang-kadang dia jadi sunat. Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah orang lain buat, kita tak payah. Senang nak ingat. Pantun dia. Fardu kifayah orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah ni ilmu-ilmu agama yang cabang-cabang. Contoh tajwid. Asal hukum tajwid bukan fardu ain. Tak wajib mengaji pun ilmu tajwid tu. Tapi yang wajibnya apa? Yang wajibnya baca Quran mesti bertajwid. Tu wajib. Baca tu kena betul. Panjang-panjang, pendek-pendek, dengung-dengung. Ini mentang-mentang kaki berdengung, dengung semua dia. Dia tibai habis. Kok suka. Tu tak boleh. Baca Quran mesti ada ikut tajwid. Tapi macam mana nak baca Quran kalau tak belajar ilmu tajwid? Maka barulah ilmu tajwid yang tadi tak wajib jadi wajib. Yang ni yang dipanggil kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang nak menyempurnakan yang wajib, maka perkara yang tidak wajib jadi wajib. Itu panggil kaedah fiqh. Contoh kalau nak mudah fahamnya macam wuduk. Wuduk bukan wajib. Wuduk ni sunat. Tapi bila nak mengerjakan solat yang wajib, wuduk tu jadi wajib. Sama juga macam tajwid tadilah. Disebabkan nak baca Quran tu dengan tajwid, maka belajar tajwid tu baru jadi wajib. Jadi bila jadi begitu, maka ulama kata ilmu tajwid dan ilmu-ilmu yang cabang yang lain termasuk di dalam kategori fardu kifayah. Maksud fardu kifayah, memadai dalam satu kawasan kampung kita ni ada seorang ustaz atau seorang yang pandai dalam bidang tajwid. Di seorang pun tahu dah, yang lain tak erti, dikira okey dah, tak berdosa yang lain. Jadi maknanya kalau kita salah baca, dia tolong tegur, tak apa dah. Tapi kalau seorang pun tak erti, pakat habis berdosa semua. Ilmu, banyak lagi ilmu menguruskan jenazah. Ini yang tukang urus pun bakal dah. Tak larat dah yang tukang urus pun. Bagian tonyoh pun tak larat dah. Sok-sok kalau dia pergi, siapa nak urus? Lepas tu pihak ahli jawatan kuasa masjid kena mikirkan benda ni. Mana-mana masjid lah saya cerita. Kena fikirkan benda ni. Tarik anak-anak muda, generasi-generasi muda, biar belajar ilmu pengurusan jenazah dan sebagainya. So kalau orang-orang lama, otak-otak lama dah tak ada, dia boleh sambung. Kita kena ada timbul kerisauan kalau masjid kita tidak dihadiri oleh orang muda. Kena risau. Sebab apa? Orang muda yang nak sambung kerja-kerja lepas ni. Tapi kalau tak ada seorang pun, habis macam tu je lah. Ni ilmu sembelih, tak tahu bila time korban terpaksa jemput orang kampung sebelah, padahal nak sembelih ya, tak ada seorang nak boleh sembelih. Tapi bahagian rebut daging semua boleh. Itu bahagian laju, nak rebut kepala, rebut ekor kan. Bahagian sembelih semua lari. Sebab tak diturun-turunkan ilmu-ilmu tu. Dan ilmu sains matematik lambat-lambat kan. Itu maknanya ilmu wajib. Jadi bila ada orang yang dah buat fardu kifayah tu, maka yang lain jadi sunat saja. Ada dah seorang yang terror ilmu tajwid, kemudian kita nak belajar juga ilmu tajwid, hukumnya sunat, barulah duduk tang sunat, baru namanya itu ilmu yang sunat. Selesai. Kemudian yang termasuk dalam ilmu sunat juga adalah ilmu-ilmu duniawi yang memberi manfaat kepada agama. Contoh tak kisahlah ilmu matematik, ilmu sains. Kalau diniatkan belajar matematik sains tu, belajar kedoktoran dan sebagainya untuk menyempurnakan umat Islam, supaya ada orang Islam yang pandai dalam bidang doktor, ada orang Islam yang pakar dalam matematik, belajar dia tu boleh pahala, jadi sunat hukum dia. Tapi yang timbul masalah sekarang,
persoalan kita, mahasiswa-mahasiswi kita kat kolej tu, adakah dia belajar ni niat untuk agama? Ni yang kita risau ni. Adakah dia belajar niat untuk agama, atau dia belajar untuk nak jawatan besar, nak gaji besar, nak pangkat besar, nak supaya hidup dia jadi mewah, jadi kaya raya. Kan? Jadi kalau yang tu bukan kerana Islam, bukan kerana agama, tapi kerana dunia. Tu yang habis jadi rosak. Kan? Kita biar buat apa-apa pun kerana Islam. Tak apalah tak hantar anak ngaji pondok pun tak apa. Kita hantar anak kita mengaji universiti, mengaji kolej, tapi pesan ke anak tu. Dek, bang, kamu ni ayah hantar mengaji sekolah mengaji kolej ni, UiTM ke apa ni, kan? Ingat, kamu belajar ni biar niat kerana Allah, niat untuk Islam, supaya kamu keluar daripada kolej ni, kamu jadi engineer untuk Islam, supaya orang nampak Islam tu hebat, jangan nampak Islam tu diperlekehkan. Kan? Biar letak begitu, biar kita bawa ni atas jalan agama, kerana agama baru gah. Kan? Tengok orang kafir, dia tak segan. Yang Kristian pakai rantai salib, pergi kerja pakai rantai salib, doktor. Dalam parlimen 3 line atas dahi, sikit tak segan pun. Dia bangga lagi agama dia tu 3 line Hindu. Kan? Ada yang bangga ni benang merah Buddha. Kita nak suruh kai kopiah segan dah. Nak pergi jabat kai kopiah. Macam orang tua ni kata. La ilaha illallah. Ada. Segan nak menunjuk, mempamerkan imej Islam. Patut kita bangga kita sebagai seorang Islam dan duduk di dalam jawatan yang tinggi. Kerana tinggi itu bukan kerana gah kita, kerana Islam pun boleh duduk di tempat yang tinggi, supaya orang nampak begitu, baru nampak Islam tu hebat. Tak adalah orang pelekehkan Islam. Gitu. Itu ilmu yang sunat. Yang ketiga, ilmu yang harus. Apa makna harus? Buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Ilmu harus ni ilmu duniawi juga, tetapi ilmu yang sekadar kehidupan sahaja. Contoh, ilmu bawa kereta, belajar mandu lesen L tu. Yang tu ilmu tu kategori hukumnya harus. Belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Pandai bawa kereta, baguslah, mudahkan dia nak ke mana-mana. Tapi kalau tak pandai, apa susah tompang orang. Naik bas, tak ada masalah. Itu ilmu harus je. Contoh lagi ilmu harus, ilmu masak. Pandai masak, senang suami. Nak tak payah makan luar. Tak pandai masak, pergi makan luar, susah suami. Nampak tu je. Tak ada apa-apa masalah. Dia ilmu yang harus saja. Tapi itulah kadang-kadang bila tak faham bab hukum, dia lebihkan ilmu harus daripada ilmu wajib. Belajar bab resepi saja, bukan main, berjilid-jilid buku resepi. Kita tanya bahagian fardu ain ada tak kitab? Ada boleh tu, tapi rasa hilang mana dah? Hilang. Bahagian kitab hilang. Bahagian fardu ain, bahagian tauhid, fiqh, tasawuf hilang. Dan bahagian resepi, Allah simpan habis. Melebihkan ilmu harus daripada ilmu yang wajib. Salah tu. Kemudian yang keempat, ilmu makruh. Kalau belajar tak dapat apa-apa, tak belajar boleh pahala. Lebih baik tak belajar. Itu panggil ilmu yang makruh. Apa ilmu makruh? Ilmu yang sia-sia. Contoh macam mana ilmu sia-sia? Ilmu belajar pacak tayar depan naik motor. Dia nak jimat tayar, sebab tayar mahal dah sekarang. Dia nak pakai satu je. Dia jadi pergi masjid tu dengan satu tayar dia naik atas. Dia belajar. Tok bilang dengan Tok siap. Tapi kan sini tempat lain. Contoh, pergi naik motor ni satu tayar. Belajar tu makruh. Kalau belajar tak dapat apa-apa pun. Tak belajar, kalau tak belajar lebih baik. Tapi kalau dengan dia buat benda tu mendatangkan mudarat, baru bertukar jadi haram. Mudarat ke orang lain atau mudarat pada diri sendiri. Tapi kalau tak mudarat, tak ada apa-apa, jadi sia-sia saja belajar. Makruh je lah. Itu namanya ilmu makruh. Ada yang dipanggil juga yang kelima, ilmu yang haram. Kalau belajar agak boleh dosa, tak belajar boleh pahala. Ilmu haram. Apa ilmu haram? Apa saja perbuatan yang haram, maka belajarnya pun jadi haram. Contoh perbuatan haram judi. Dia tak judi, dia cuma nak belajar macam mana cara judi, macam mana blackjack tu dia nak belajar. Macam mana main kad daun teruk ni dia nak belajar. Belajar tu haram dah. Sebab apa? Sebab perbuatan itu sudah memang haram. Contoh lagi, minum arak tu haram. Dia tak minum, dia cuma belajar macam mana cara nak minum arak. Haram dah belajar situ. Tak boleh. Kan? Dia gitu. Dan lagi ilmu dukun-dukun,
Tak semestinya dukun tu haram. Tengok cara dukun tu berubat. Kalau ada main dengan jin-jin, berdamping-damping dengan jin, maka yang tu baru jadi syirik. Sebab dia bergantung dengan jin, bukan bergantung dengan Allah. Tapi kalau dukun yang dia pakai baca ayat Quran, tak ada jin-jin ni, dia pakai ayat Quran gitulah, tawakal, solat hajat gitu kepada Allah, keyakinan dia pada Allah, tu tak salah. Walaupun orang panggil dia dukun, walaupun orang panggil dia bomoh, tak semestinya bomoh tu salah. Bomoh ni bahasa lama Melayu yang juga sama artinya dengan doktor. Bomoh tu doktor lah, tapi bahasa lama, bahasa orang dulu-dulu. Bila zaman sekarang ni yang kat hospital tu tak panggil lah bomoh, panggil doktor. Panggil bomoh nanya. Nak rasa tok bomoh ni, tok bomoh. Nurse pening kepala mana pula tok bomoh. Samalah tu merawat. Yang salah bukan pasal doktor ke bomoh, cara rawatan tu. Kadang-kadang nama doktor tapi rawatannya haram. Tukar jantina. Ada tak doktor buat tukar jantina? Ada? Hukum haram tak? Haram. Tak semesti bomoh je haram. Doktor boleh jadi haram. Lelaki pergi tukar jantina wanita, orang bayar kat dia, dia sanggup buat, haram hukumnya. Dia kata bukan saya yang tukar, Ustaz, dia yang tukar, saya tolong buatnya. Tolong buat tu haram lah. Jadi tak semestinya atas nama doktor elok, atas nama bomoh tak elok. Tak, tengok cara rawatan dia. Tu. Jadi inilah kelima-lima ilmu. Jadi kita nak faham dulu kategori ilmu tu, supaya jangan ingat semua bila nama ilmu boleh mengaji. Tak, kena tengok dulu. Bila kita nak mengaji satu-satu ilmu, tengok ilmu tu duduk tang mana hukum dia. Kalau hukum wajib, suka tak suka kena mengaji. Kalau duduk tang sunat, kalau minat mengajilah, boleh pahala. Kalau harus, rasa nak berkenan, boleh memudahkan kehidupan, belajar. Tapi kalau makruh, tinggalkan. Kalau haram, jangan sekali-sekali nak buat. Senang sih bila dah tahu panduan dia. Dia gitu. Jadi yang dimaksudkan dalam kitab ni, iaitu kelebihan menuntut ilmu tu, ilmu di sini ialah ilmu agama, yakni yang kita kata wajib tadi tu. Jadi tajuk dia kelebihan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Dan kelebihan mengajar akan dia apa? Mengajar akan ilmu agama. Dan kelebihan menuntut akan dia, menuntut apa? Menuntut akan ilmu agama. Itu murad dia lah, maksud apa yang nak dimaksudkan oleh Tuan Syekh dalam kitab dia ni. Kemudian kita masuk penerangan dia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia di sini dengan ilmu tu. Pertama sekali yang dia nak bahas dalam kitab ni, kelebihan ilmu agama dan kelebihan orang yang memiliki sifat ilmu agama ni. Jadi yang kita nak mengaji malam ni ilmu agama. Ilmu agama tu apa kelebihan dia? Kemudian kita ni walaupun bukan jadi ustaz lagi, walaupun bukan tok guru lagi, tapi bila kita menuntut akan ilmu agama, maknanya kita jadi ahli ilmu. Bila jadi ahli ilmu, maka sifat ilmu tu dah duduk lekat dalam hati kita. Jadi geng dah, jadi ahli dah. Baik, iaitu firman Allah Ta'ala. Allah sebut dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim, yang artinya innama. Kalau jumpa tuan-tuan, saya bagi tip, kalau tuan-tuan jumpa dalam ayat Quran atau hadis ada perkataan innama, itu maksudnya hanya senya, hanya itu saja, macam tu. Hanya macam tu. Innama, hanya senya. Atau kalau dalam kitab ni disebut bahawa sesungguhnya yakhsha. Yakhsha ni ambil daripada perkataan khasyah yang dengan maknanya takut. Hanya senya yang takut akan Allah min ibadihi, daripada kalangan-kalangan hamba-hambanya. Hanyanya sininya Allah, daripada kalangan banyak-banyak hamba Allah yang sangat takut pada Allah tu. Siapa dia? Al ulama. Ayat ni kata, kita tak boleh nak tolak, ni ayat Quran. Allah jawab, orang yang paling takut dengan aku di atas muka bumi ni ialah ulama. Itu makna ayat ni. Siapa dia ulama? Kita orang Melayu ni
dah jadi kebiasaan dah. Bila sebut ulama tu seorang, mana tok guru lah, tok syekh lah dan sebagainya, kita panggil ulama. Sebenarnya yang dimaksudkan ulama dalam ayat ni, ulama dari segi bahasa Arab yang sebenar, ulama tu jamak bagi alim. Kalau satu orang yang berilmu agama, dia ada sifat ilmu agama, tapi dia seorang je, baru kita panggil dia orang alim. Tapi kalau orang alim tu ramai, katalah kita buat perhimpunan asatizah, yang hadir tu semua ustaz-ustaz, semua alim-alim, ni alim, dekat 10 orang ada orang alim, maka 10 orang tu kita panggil kumpulan tu ulama. Bukan seorang tu, semua tu ulama. Ulama tu jamak bagi alim. Bila ramai alim, maka tak panggil alim dah, panggil ulama. Cuma bahasa pasar kita kat Malaysia ni, orang Melayu kita panggil, kalau satu orang tok guru, kita panggil dia ulama. Tak ada masalah lah. Mungkin kerana dinisbahkan ilmunya macam ilmu orang yang banyak. Dia seorang tapi ilmunya macam ramai orang. Sebab tu mungkin kita panggil dia dengan panggilan ulama. Tapi makna ulama sebenar ialah orang-orang alim. Jadi maknanya pada ayat ni, sesungguhnya hanya senya yang sangat takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang alim. Maksud orang-orang alim je, orang-orang yang ada ilmu agama. Tak semestinya ustaz. Dia ayat ni tak sebut ustaz. Dia tak kata innama yashallaha min ibadihil ustaz. Dah dia. Dia tak sebut tok guru, tak sebut dia sebut ulama. Makna ulama tu orang-orang yang ahli dalam ilmu. Mana ahli ilmu? Tadi ni kita buat ni. Sebab tu anda cakap tadi, walaupun tuan-tuan tak dapat gelaran ustaz, belum jadi ustaz, bukan jadi tok guru pun, tapi tuan-tuan suka hadir dalam majlis ilmu. Maknanya suka pada ilmu. Bila suka pada ilmu, termasuk dah dalam golongan ahli ilmu. Orang-orang yang suka pada ilmu, ahli ilmu itulah dipanggil ulama. Faham? Tapi ini sebagai pemahaman, jangan balik lagi jadi ulama dah aku malam ni. Nampak dah segah duduk depan cermin, duduk tengok ke ulama dah. Ada ahli mamak ada lah. Maksudnya kita ni ahli ilmu, geng-geng ilmu dah. Okey lah, jadi geng tak apa dah. Biar tak faham pun kan. Tak bawa kitab dah apa. Nampak? Tapi jadi geng dah, ahli duduk dah dalam. Daripada tak masuk langsung, tak dengar langsung, tak jadi apa. Dia gitu. Baik. Jadi itu kelebihan dia. Kelebihan yang pertama, orang yang mengaji ilmu agama, yang pertama, dia akan dicampakkan di dalam hatinya rasa takut. Tapi dengan syarat mengajinya mesti ikhlas. Ada juga orang hadir kuliah tapi bukan nak mengaji, dia nak cari salah ustaz. Ada. Dia duduk dekat dengan speaker, bukan sinilah. Duduk tu kat luar tu, dia ingat ustaz tu tersilap cakap sikit. Tak betul ni, tak betul. Padahal kadang-kadang biasalah, ustaz pun manusia biasa, kadang-kadang tersasul, tersilap cakap dan sebagainya. Nak cerita kisah Nabi ni tersilap sebut nama Nabi lain. Janganlah terus kita hukumkan dia ni tak betul, sesat dan sebagainya. Kadang-kadang tersilap kata. Jadi mengaji gitu tak ikhlas, tak dapat apa-apa. Dapat kosong je lah. Kan? Yang kita nak biar mengaji kita memang betul. Sebab tu nak bertanya soalan dengan ulama, dengan guru, dengan ustaz, ada adab-adab dia. Bukan semua kita boleh tanya. Pertama, kita kena tanya soalan yang memang kita nak tahu jawapan dia sebab kita tak tahu. Itu dibolehkan. Yang kedua, kalau kita tahu dah, cuma kita keliru. Mula kita dah pegang A, tiba-tiba ada ustaz lain dia cerita B. Jadi kita keliru, A ke B? Kita tanya satu ustaz lain, boleh, sebab keliru. Yang tak boleh kita tanya soalan sebab nak kenakan kawan. Ada tak jenis gini? Ada. Kan? Dia tengok kawan dia tu gini, dia bengang dengan kawan tu, dia buat tanya soalan, biar soalan tu kena padu tepat dekat kawan tu. Ustaz pula buat contoh, sebut nama, tepat nama dia pula kena. Tengok esok kawan tu datang dah masjid, maju. Yang ni tak boleh. Sebab apa? Itu bukan tujuan nak tahu jawapan, tapi nak kenakan orang. Dan bukan orang tu je kena, dengan ustaz-ustaz kena. Dah orang tu sakit hati, balik dia pergi pancit tayar ustaz 4-4.
Padahal ustaz tu tak tahu mana pun, dia jawab soalannya. Kan? Dia jadi begitu. Kan? Tapi kalau kita dah nasihat kawan kita, tak lut. Kata, alah, hang nak nasihat aku, hang pun lebih kurang aku ke? Tak lut. Jadi barulah kita fikir, siapa yang lut sikit kalau dia ni, yang makan saman sikit nasihat dia. Oh, ustaz tu dia suka dengan ustaz tu. Kita minta ustaz tu lah buat nasihat. Moga-moga dia dengar ustaz tu cakap, dia ikutlah. Kalau aku cakap memang dia tak nak ikut. Yang tu dibenarkan oleh ulama. Tapi bukan kerana nak menjatuhkan kawan. Niat tu kena betul. Dia ada ni, dia tanya soalan tu sebab nak kenakan kawan dia. Bila ustaz tu jawab, dia mula toleh. Padang. Ada tak? Ni jahat ni. Nak ambil rehan terempuk atas kepala. Kan? Ada pula begitu. Jangan macam tu. Baik. Jadi ini dia. Jadi kalau kita belajar tu elok betul cara adabnya dan sebagainya, insya-Allah Allah akan campakkan rasa takut dalam hati kita. Jadi takutlah kita dengan Allah. Bila apa penting takut ni? Bila nak buat dosa, kita mikir banyak kali. Tak boleh. Jangan bahaya ni. Sehari aku mati tiba-tiba Allah ambil nyawa, mampus aku lah. Duduk neraka dah habis. Dah. Tu. Sebab tu Allah tanya dalam ayat yang lain, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Sama tak? Mana sama? Orang mengaji, setiap apa dia buat, dia akan nilai sudut agama. Boleh tak boleh? Allah marah tak marah? Takut, dia ada perasaan takut. Kan? Ada satu hamba Allah ni, entah nama apa dah, dekat dalam mereka duk share dalam WhatsApp tu lah, gambar. Dia buat, walaupun apa yang dia kata ni bukan ayat Quran, bukan hadis, tapi apa dia cakap tu betul juga. Kan? Impak juga. Dia kata apa? Dia kata sekali tu dia turun daripada kereta nak pergi kedai. Dalam dia tengah jalan tu, dia terlupa pakai mask. Tiba-tiba dia nampak kelibat polis, lampu biru-biru. Berlari dia kat kereta nak ambil mask. Ambil pelitup muka mulut ni. Berlari dalam kereta dia ambil pelitup mulut ni. Dia kata, "Hui, takutnya macam takut buat dosa besar," dia kata. Lepas tu dia buat kiasan. Bukan cerita tu sebenarnya, kiasan dia tu yang memberi impak tu. Dia kata, bayangkan kalau setiap dosa kita buat, malaikat saman kita 1000, kita nak buat tak dosa? Kenapa bila manusia buat undang-undang tak pakai pelitup muka kena denda 1000, kita pakai tutup dengan mata-mata tu, tutup. Sampai tak nampak apa. Kan? Bukan kata orang sini dah, ni kita buat contoh. Kan? Nampak? Takut sangat. Sebab apa? Sebab 1000 boh. Melayang sekejap lagi. Dah ni Allah hancam ni, tak tutup aurat, tak semayang. Allah cerita neraka. Neraka nampak tak lagi? Tak nampak. Tak nampak tu yang tak takut dah. Tapi 1000 dia nampak. Ni nak kira. Jadi dia makrifah ni. Makrifah 1000 ke makrifah Allah? Dia kata makrifah 1000. So kalau mati masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia jawab, "KKM." Dia jawab. Sebab dia takut dengan KKM, takut dengan PDRM, takut dengan MKN. Tu. Marrabbuka ni siapa Tuhan kamu ni, dalam arti kata lain, siapa yang paling kamu takut? Paling kita takut Allah. Orang yang dalam hati dia paling takut dengan Allah, dia akan baru dia boleh jawab Allahu Rabbi. Baru dia jawab Allah. Bukan salah pakai pelitup muka, tapi kalau undang-undang manusia pun kita boleh taat, apatah lagi undang-undang Allah. Tu cerita dia. Kalau undang-undang manusia pun kita taat sungguh, undang-undang Allah lebih lagi lah. Macam tu. Inilah bila ni orang yang mengaji akan dicampakkan dalam hati ni yakhsha. Macam ni kita cakapnya ni, barulah kita tersedar, baru kita tersentak. Allah, betul lah apa ustaz cakap. Tu kesan mengaji. Lepas tu jangan pandang mengaji ni ringan. Jangan alah ngaji tak ngaji sama. Tak sama. Kan? Dia memberi kesan. Walaupun mungkin kesan dia tak banyak. Umpama kita nak masukkan paku dengan tukul tadi, mungkin tangan ni tak berapa larat, ketuk perlahan je. Tapi walaupun kita ketuk perlahan, masuk tak sikit? Masuk sikit.
Kalau hari-hari mengaji, lama-lama masuk kemas. Tu. Ada. InsyaAllah. Dia akan masuk. Lepas tu kadang-kadang ustaz dia kena derah. Dia kena pam. Sebab nak ketuk bagi masuk, dah lambat sangat masuk. Nak paku tu ketuk sikit masuk. Lah kali tang, puk, masuk terus. Sekali enjuk je masuk dah. Tu kadang. Tu kena belajar. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ayat kita baca tadi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu, iaitu tiada bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu dan segala mereka yang tiada mengetahui sekalian mereka itu. Senang ringkas ayat dia. Adakah sama, Allah tanya ke Nabi kita, adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Bukan Allah tanya tu maksudnya Allah tak tahu. Dia ada dipanggil dalam ilmu ni lah, ilmu alat kita mengaji ni. Kalau Allah bertanya dalam ayat Quran, bukan makna Allah tak tahu, tapi tanya tu sebagai highlight, sebagai penekanan. Contohlah, anak dia ni cakap kasar dengan bapak dia. Sekati cakap kasar dengan bapak. Bapak dia kata apa? Hang kenal tak aku siapa? Adakah bapak dia tanya tu bapak dia tak tahu? Dia kata, alah, takkan tak tahu, hang bapak aku lah. Bongok tu anak tu. Nampak? Ayah dia tanya, hang kenal tak aku siapa? Bukan dia suruh jawab soalan tu, tapi sebagai satu tekanan supaya biar dia mikir dengan siapa dia cakap ni. Yang cakap kasar ni siapa ni? Macam tu lah. Samalah ayat ni. Bila Allah tanya Nabi, sama ke orang mengaji dengan tak mengaji? Bukan Allah tak tahu, tapi Allah nak bagi kita tersentak fikir. Betul juga, mana sama orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Tengok semayang Jumaat, penuh sampai belakang. Kadang-kadang dalam kolah pun ada orang. Kan? Penuh semayang Jumaat. Kan? Dalam bagian semayang fardu, main ni lah. Semayang Jumaat penuh. Tu yang ramai-ramai semayang Jumaat tu, adakah pahalanya sama? Tak sama. Ada orang pahala lebih, ada orang pahala dia sederhana, ada orang pahala suku sikit je, ada orang pahala langsung tak ada. Sebab apa? Sebab bergantung pada ilmu dia. Kalau semayang tu dengan penuh ilmunya, maka penuh jugalah pahalanya. Kalau ilmunya sedang-sedang je, sedang-sedang jugalah pahalanya. Kalau sikit je ilmu dia, sikit jugalah pahala dia. Kan? Ilmu apa tak ada, semayang ikut orang. Tak ada apa dah. Ada ni. Jenis semayang ikut orang dengan tak belajar ilmu itulah terhasil tahiyat akhir kepala teling. Ni dipanggil mazhab teling. Betul tak? Bila tahiyat akhir sengit kepala, ambil mana? Tuan-tuan, saya nak tanya, ambil mana? Kitab mana? Bawa datang. Sebut satu nama kitab yang memang dalam kitab tu sebut disunatkan bila tahiyat akhir disengitkan kepala. Dan lebih afdal kalau kepala itu diletak di bahu kawan sebelah. Ada? Tapi berapa ramai buat? Tak payah kata kampung Diu. Kampung macam-macam kampung. Daripada Johor Baru sampai ke Perlis. Berapa ramai duk buat? Duk main ikut-ikut orang. Tak orang suruh mengaji, tak nak. Mana dia sengit-sengit kepala, tegak. Itu okey lagi. Ni ada mazhab Jepun. Hangguk, jenis hangguk. Bila nak bagi salam, dia hangguk. Assalamualaikum. Dah songkok pakai longgar, campak ke depan tau. Nampak? Dah ambil mana main hangguk-hangguk ni? Tak ada hangguk. Yang sebenarnya kata ulama, disunatkan melihat tempat sujud. Jadi bila kita dah bagi salam belah kanan, kita pandang depan balik, mungkin kepala kita tengah tegak ke depan. Jadi ulama kata sunat tengok tempat sujud. Dia pun tunduk sikit sebab nak tengok tempat sujud. Situ yang sunat. Jadi bila setakat nak tengok bawah, tengok gitulah. Tak adalah sampai hangguk gini. Nabi dah main hangguk-hangguk. 7 keturunan, 7 hangguk. Daripada ayahnya, toknya sampai ke cucu, sampai ke cicit. Dah main ikut-ikut mengaji tak nak. Jadi itu beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Orang mengaji dia buat satu-satu tu dengan kefahaman, bukan main ikut-ikut. Orang tak mengaji buat ikut dia orang. Kalau kena orang ikut tu betul, nasib baik betul. Kalau kena orang ikut tu salah, tak salah jadi juga. Tu. Jadi itulah kepentingan ilmu, biar kita nampak. Dan firman-Nya. Tak bunyi lagi, terus lagi dah. Belum bunyi dah? Belum. Selamalah pula. Bunyi dah. Bunyi dah, kita berhenti sini. Dan firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ nah.
Sebab tak sedap lah syarah separuh-separuh nanti kita syarah betul-betul ayat ni. Apa makna dia? Nah, jadi di situ, dan kita sambung nanti dalam kuliah jika diizinkan Allah, kita bertemu lagi di dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi macam biasalah di luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma. Kalau rasa susah nak faham apa mengaji tadi, cuba beli banyak sikit. Mungkin cepat faham ya tak? Berkat sikit insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Assalamualaikum ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.